Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid kelas 4 Sakura yang cikgu rindui, yang cikgu sayang semua. Cikgu berharap awak semua sihat-sihat, dah sarapan pagi, rasa seronok nak masuk kelas cikgu pada hari ini walaupun dah lama kita tak jumpa kan. Okey, so macam biasalah semua orang bersedia dengan buku MyDSKP Maths masing-masing. Okey, muka surat 154 dulu, sila tulis hari dan tarikh. Okey, hari dan tarikh. Okey, tolong jaga adab-adab semasa dalam PDPR, Google Meet, jangan buat bising, tutup mic jika tidak perlu. Okey, kita akan tengok soalan yang pertama. Sebelum tengok pada soalan yang pertama, kita nak tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, semua orang tengok tajuk atas Tajuk kita hari ini ialah 2.4 penyelesaian masalah. Iaitu 2.4.1 menyelesaikan masalah pecahan. Okey, pecahan perpuluhan dan peratus melibatkan situasi harian. TP kita yang kita nak capai ialah TP 4 dan TP 5. Maksudnya kalau awak boleh jawab soalan ni dengan bagus, bermaksud awak layak dapat TP 4 dan TP 5. Okey, untuk soalan TP 6, cikgu tak akan bincangkan soalan tu dalam slot Google Meet ni. So mana awak akan buat sendiri. So cikgu akan semak TP 6 ni bila buka sekolah nanti. So cikgu nak tengoklah sama ada awak layak atau tak layak. Macam sebelum ni Zahidi dapat TP 6 sebab dia boleh jawab TP 6 tu dengan betul. Jadi kalau siapa nak dapat TP 6 untuk soalan, untuk tajuk pecahan perpuluhan peratus ni, awak jawablah soalan TP 6 tu Okey, cuba sebaik yang mungkin lah. Kalau banyak betul maksudnya awak layak lah. Kalau tak betul maksudnya awak tak layak dapat TP 6, dapat TP 5 sahaja. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey jawab soalan di bawah. Rajah 1 menunjukkan 3 keping kad nombor perpuluhan dan nombor bulat. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, iaitu 12, 3.72, 9.485. Selesaikan ungkapan di atas. Ungkapan ni bermaksud dia ada simbol lah, tolak dengan tambah tapi tidak ada sama dengan. Sebab tu kita panggil sebagai ungkapan. Kalau ayat matematik dia ada sama dengan. So dekat sini kita selesaikan dahulu 12 tolak 3.72. Macam mana nak jawab soalan ni? Okey. Okey, cikgu akan gunakan pen. Okey, sorry. So kita akan jawab soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1 tak tebal pak pen dia Cikgu guna tebal sikit. Okey. Soalan nombor 1. 12. Okey, 12 perpuluhan sifar tolak 3.72. Cikgu akan letakkan titik dia terlebih dahulu dekat sini. Okey? Dekat sinilah. Okey, titik mesti buat dia punya titik dia mesti sama. Okey, so 0 tolak 2 tak boleh. Kita akan pinjam. So pinjam dapat 1, sini dapat 1, sini dapat 10. 10 tolak 2 8. 1 tolak 7 tak boleh. Sini jadi 0. Sini jadi 11. 11 tolak 7 4 sama dengan 10 tolak 3 7. So dekat situ kita dapat 7.48. Okey, setakat tu boleh faham? Boleh. Okey, okey, seterusnya barulah kita gunakan operasi tambah. So macam mana nak tambah? Kita akan salin balik nombor kat atas ni. 7.48 kita tambahkan dengan 9.485. So atas ni wajib letak kosong, tak boleh tinggalkan. Kemudian kita garis dan selesaikan. Sifar tambah 5, 8 tambah 8, 16, 1 naik atas, 1 tambah 4 tambah 4, 9, titik perpuluhan mesti sama, 7 tambah 9 ialah 16. Boleh jawapannya ialah 16.965. Okey, setakat ni boleh faham ke tak boleh faham? Boleh. Boleh
Okey, sekarang cikgu pergi dengan soalan yang seterusnya, soalan kedua. Okey, soalan kedua ialah soalan berkaitan pecahan TV4. Marisa ada 3/10 meter reben merah dan 3/5 meter reben biru. Gariskan perkataan dan. Berapakah jumlah? Bulatkan perkataan jumlah. Dalam meter, reben semuanya. Bermaksud kita akan guna operasi apa? Betul. Tolak tambah. Kita tolak tambah, tak betul. Tambah tolak. Tambah. Salah. Guna operasi tambah sahaja. Mana ada tambah tolak? Okey. Cikgu kata kita menggunakan. Bila kita tak ada menggunakan, kita hanya perlu cari jumlah. So bila kita sebut jumlah, barulah kita guna operasi tambah. Kalau cikgu kata menggunakan menggunakan ni untuk buat sekian-sekian baru kita akan tolak. Tambah dulu baru tolak. Tapi untuk soalan ni kata soalan suruh cari jumlah saja. Jadi kita pun tambahlah. Okey, ingat lagi tak nak tambah pecahan yang bawah dia tak sama? Ingat. Okey, cikgu pernah bagi tahu kalau bawah dia tak sama, kita kena buat apa dulu? Betul. Okey, tambah dengan 3/5. Okey, so kita pun buatlah sifir. Sifir 10. 10, 20, 30, 40. Kemudian sifir 5, 5, 10, 15, 20. Okey, sekarang apa yang paling dekat? Nombor 10 kan? 10. So kita bulatkan 10, bulatkan 10. Dalam sifir 10, 10 kena darab dengan 1, 3 darab dengan 1. 5 pula dia nombor yang kedua, 1, 2. Sebab tu kita darab dengan 2. Sini pun darab dengan 2. Okey, selepas dah selesai, tolong tulis semula dalam bentuk yang kemas. 3 darab 1, 3, 10 darab 1, 10. Tambah 3 darab 2, 6, 5 darab 2, 10. Baru kita boleh tambah, betul tak? So 3 dengan 6 baru boleh tambah sebab 10 dengan 10 ni dah sama. Bila bawah dan atas dah sama, baru boleh tambah. Okey, siapa boleh tahu 3/6, 3/10 tambah 6/10 berapa? 9/10. Okey, bagus. Jawapan dia ialah 9/10. Tolong jangan lupa tulis unit iaitu unit meter. Tak ada unit salah. Mesti tulis unit sebab soalan cakap berapakah jumlah dalam meter semuanya. Bila cakap meter, dalam meter. Sebab itulah kena tulis unit. Tak ada unit salah. Sebab soalan penyelesaian masalah wajib ada unit. Okey, setakat tu boleh faham ke tak boleh faham? Boleh. Faham. Boleh. Okey, senang saja kan? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Iaitu soalan tak cikgu padam soalan 2 ni. Boleh tak cikgu padam soalan nombor 2? Boleh. Boleh Okey, kita tengok pada soalan yang ketiga. Padam dulu bawang putih. Okey, gunakan pen. Okey, soalan yang ketiga. Puan Kamarina membancuh 5 liter air kordial oren. Dia menghidangkan, okey, gariskan perkataan menghidangkan. Dia menghidangkan, yes. Dia menghidangkan 2/3/5 liter air kepada tetamu di rumah dan 1/10 lagi diberikan kepada jirannya. Okay. Adakah jumlah isi padu air yang masih tinggal ialah 1/10? Buktikan. Bermaksud dekat sini kita kena pastikan sama ada air yang digunakan tu
selepas dah tinggal, adakah jadi 1/10 liter? Jadi apa yang patut kita buat ialah kita perlu kira. Tapi bila nak kira, kita kena faham perkataan-perkataan yang digunakan dalam ayat itu. Contohnya menghidangkan. Guna orasi apa? Tolak. Betul. Tambah menghidangkan kepada tetamu kita bancur, kita bagi air kat tetamu, jadi air tu makin sikit. Kemudian beri lagi kepada jiran. Operasi apa? Tolak. Tolak juga. Bermaksud kita kena tolak 3 kali. Betul tak? Okey, so maknanya ayat matematik dia untuk soalan 3 ialah 5 tolak 2 3/5. Tak payah tulis unit unit last kali. Tolak 1 1/10 sama dengan berapa? Adakah jawapan dia 1/10 liter? Kalau betul, kita cakap ya. Kalau tak betul, kita cakap salah. So, kita kena selesaikan dulu menggunakan sifir. So, maknanya kita bina dulu sifir apa? Sifir 5 dengan 10. Betul. Sifir 5 dan 10. 5, 10, 15, 20. Sifir 10 pula 10, 20, 30 dan 40. Tak payah buat sampai habis. Buat sikit je. Okey, sekarang kita tengok dalam soalan ini, nombor 10 adalah gandaan sepunya terendah. 10, 10 yang sama dan paling kecil. So, ini akan darab dengan 2, 3 pun akan darab dengan 2 sebab 10 berada kedudukan yang kedua. 10 ni pula kena darab dengan 1, 1 pun darab dengan 1 sebab 10 adalah kedudukan pertama. Dia nombor first, sebab tu dia darab dengan 1. Kemudian tulis dalam bentuk yang kemas. 5 tolak 2, 3 darab 2, 6. 5 darab 2, 10. Tolak 1, 1 darab 1, 1, 10 darab 1, 10. Barulah nombor dia dah jadi cantik. Tapi masihkah awak ingat ni nombor 5? Cikgu cakap nombor 5 ni nak tolak dengan 2 tak boleh sebab dia mesti ada pecahan dekat sini. Betul tak? Tapi dia tak ada pecahan. Jadi kita kena pinjam, so jadi 4. So dia akan jadi, tunggu sekejap tadi ada kawan yang baru masuk. Kesian dia, nanti dia masuk lambat Okey. Apa yang patut kita buat? Kita akan pinjam daripada 5 itu supaya menjadi 4. So dia akan jadi 4. Kemudian dia akan jadi 10/10. Kenapa datang 10/10 ni? Datang daripada 1. Segala nombor kalau atas dengan bawah dia nombor yang sama, dia akan dapat 1. 4 tambah 1 kan 5. Jadi kita pecahkan ni. Dia akan ikut yang 10 ni. Dia akan ikut kawan-kawan yang lain. Per 10, dia pun akan jadi per 10. Barulah boleh tolak 2, 6/10. Tolak 1, 1/10. Jadi seperti itu. Okey, bila kita dah buat macam tu, barulah kita boleh asingkan. Sebab 10 ni dah besar, 10 tolak 6 boleh, tolak 1 pun boleh. So kita asingkan dulu, 4 tolak. Okey, sorry cikgu dah terlindung sikit tolak tu. Okey, 4 kita tolak dulu dengan 2 dan tolak dengan 1, 10/10 tolak 6/10 tolak 1/10. Cikgu, kalau saya tak nak tulis benda ni boleh tak? Saya nak congak terus. Boleh, lagi bagus. Contoh, saya nak tolak je. 4 tolak 2 tolak 1, jawapan dia 1 cikgu. Betul. Terus tulis 1. Tak ada masalah. Kalau saya nak tulis balik pun boleh. Tapi kalau awak rasa awak takut salah, tulislah. Tapi kalau nak cepat, awak jenis yang cekap, laju, pandai, otak laju, tak payahlah tulis banyak-banyak, terus kira sahaja. Okey, so maknanya dekat sini 4 tolak 2 tolak 1, ya, ada nak tanya? Tak ada Okey. Okey, 4 tolak 2 tolak 1, jawapan dia 1. 10 tolak 6, jawapan dia 4. 4 tolak 1, jawapan dia 3.
So dapatlah 1/3/10. Unit dia ialah liter. Okey, patah balik soalan tadi. Soalan cakap, adakah jumlah isi padu air yang masih tinggal ialah 1/10? Ya atau tidak? Salah. Salah. Boleh cakap salah, boleh cakap tidak, boleh cakap tidak benar. Dua-dua semua boleh. Tapi kena tulis. Kena cakap. Kalau awak tak cakap apa-apa, awak tulis jawapan saja, awak hilang 1 markah. So awak dapat 2 markah je. Tengok soalan ada 3 markah kan? So nak dapat 3 markah kena bagi tahu tidak benar. Tidak benar kerana, tambah sikit pun boleh. Kerana baki air ialah 1/3/10 liter. Bukannya 1/10. Tulis itu pun dah okey. Tapi mesti ada perkataan tidak benar. Jika tidak ada perkataan tidak benar, awak tak dapat markah yang ketiga. So nak 3 markah ke nak 2 markah? Kelas nak 3 markah. Macamlah kita pergi beraya lah kan. Semua orang nak dapat RM3 daripada RM2. Samalah macam Cikgu Asmawi pun kalau boleh nak dapat markah lagi banyak. Okay, so kita dapatlah TP5. Kalau awak boleh jawab soalan ni, awak dapat TP5. Okay. Okay, soalan seterusnya. Soalan 4. Soalan 4 ialah soalan perpuluhan. Soalan perpuluhan. Okey. Boleh cikgu padam soalan nombor 3? Boleh. Boleh Okey. Semua orang tengok soalan nombor 4. Baca dulu sebelum cikgu baca. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Aiman ada 10 meter tali. Kali lah. Dia menggunakan, gariskan perkataan menggunakan, 2.85 meter tali itu untuk mengikat buku dan 3.12 meter lagi untuk mengikat barangan terpakai. Okey, gariskan perkataan menggunakan. Apakah maksud menggunakan? Tambah atau tolak? Tolak. Tambah. Tolak. Tambah. Tolak. Sebab kita guna. Okey, kemudian mengikat buku dan operasi apa? Tambah tu tolak je. Tambah. Dia ada 2 operasi. Menggunakan ialah operasi tolak dan ialah operasi tambah. Sebenarnya kita ada 2 ayat matematik. Ayat matematik pertama 10 meter tolak 2.85 meter dan tolak lagi 3.125 meter. Ataupun boleh juga 10 meter tolak dengan 2.85 kena selesaikan tolak tambah 2 meter ni tambah dengan 3.12 kemudian baru tolak dengan 10 meter pun boleh. Tapi untuk soalan ni cikgu rasa better kita selesaikan dengan cara okey. Macam mana dengan caranya? Kita akan buat dalam orang panggil ni sebagai kita tolak lah. Maksudnya kita mengikat, kita nak buang kita nak cari baki hitung baki yang masih ada. So kita akan tolak lah. So ayat matematik dia seperti ini. 10 tolak 2.85 tolak lagi dengan 3.12. So sama dengan berapa? Okey. Okey. Agak-agak boleh jawab tak soalan ni? Tak boleh kot. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh macam nak dapat TP4. Boleh. Siapa boleh bagi tahu cik 10 tu apa dia nak kena tulis? Lepas TP4 ni. Apa kosong-kosong. Betul. 10.00. Tolong jangan lupa unit meter. Okey, sebab dia kata meter kan. Tolak
2.85 meter. Mesti ada unit sebab dia cerita pasal tali. Selesaikan 2 ni dulu. Jangan nak gelojoh nak siapkan 3.12. Buat pelan-pelan. Jangan gelojoh. Orang gelojoh ni selalunya rugi. Okey, wajib letak sifar di atasnya. 10 ni tidak ada titik, titik dia ada dekat belakang sekali. Pernah tengok RM10 kan? Ada orang dia tulis RM10 macam ni. RM10 kat kedai. Betul? Okey, ada setengah kedai dia tulis RM10 macam ni. RM10.00. Dua-dua sama. Dua-dua RM10. Jangan awak ingat, oh yang ini RM1,000. Bukan, yang ini pun RM10, yang ini pun RM10. Dua-dua sama. Tapi cara menulis berbeza. Tapi nilainya sama. So macam ni lah, macam tu lah juga perpuluhan. Jangan confuse. Okay, dapat jawapan kan? Okay, kita tolakkan dulu sama-sama. Siapa yang dapat jawapan tu bagus. Okay, kita tolak. Sini kosong. 9, 10. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 8, 1. Titik mesti sama. 9 tolak 2, 7. Kosong tak ada, tolak nombor tak payah letak kosong kat depan, tak cantik. Biarkan saja. Okay, kemudian ambil nombor yang seterusnya. Tolak dengan nombor yang seterusnya. 7.15 meter. Tolak dengan panjang tali yang digunakan untuk mengikat buku iaitu 3.12. Tolak lagi. Mesti ada unit. Tidak ada unit, jawapan salah. 5 tolak 2, 3. 1 tolak 1, kosong, titik dekat bawah. 7 tolak 3, 4. Oleh itu, baki tali yang masih ada ialah 4.03 meter. Senang ke susah? Senang saja. Tapi ada yang cakap susah tu. Susah sebab awak tak ingat yang 10 tu, betul tak? Cikgu dah cakap nombor yang tidak ada titik, titik dia ada dekat belakang. 10.00. Siapa yang ingat memang boleh jawab. Yang tak ingat memang dia tak boleh jawab. Okey? Sebab dia rasa pelik. Macam mana nak tolak 10 dengan 2.85 ni? Ni nombor pendek, ni nombor panjang. Tak. Sebenarnya dia ada nombor tapi awak kena letakkan 10.00. Titik mesti sama. Kalau titik tak sama, salah. Darab je tak perlu samakan titik. Okey, soalan seterusnya. Soalan kelima. Tengok soalan kelima, soalan kebat. Okey, soalan ni susah sikit. Tipi 5 Okey, Rajah 2 menunjukkan satu penyataan. Aryan mendapat 48 daripada 60 markah dalam kuis alam sekitar. Maksudnya Aryan dapat 48 daripada 60. Maksudnya markah penuh 60. Tapi dia dapat 48 sahaja. Maisarah mendapat 24 daripada 32 markah dalam kuis pintar sains. Manakala Rashid pula mendapat 81 daripada 90 markah dalam kuis cekap sifir. Okey, untuk soalan ni cikgu rasa jalan pengiraan dia banyak. Kenapa cikgu cakap banyak? Sebab kita nak kena kira 3 kali. Kita nak kena kira Aryan, kita nak kira Maisarah, kita nak kira Rashid. Baru kita boleh tahu siapa yang dapat peratus paling tinggi. So untuk soalan ni cikgu rasa tak muat nak tulis kat situ. Kalau awak rasa tak muat, awak boleh salin dekat mana-mana kertas kosong. Okey. Kemudian awak tampalkan dekat atas muka surat tu. Iaitu dekat soalan 5 tu. Awak gamkan atau awak lipatkan benda tu. Kalau tak muat lah. Tapi kalau rasa boleh tulis kat situ, tulis kat situ. Cikgu rasa memang tak muat sebab banyak nak kena kira ni. Kita nak kira Aryan dulu, nak kira Maisarah, baru nak kira Rashid. Okey, so dekat sini cikgu padam dulu soalan yang tadi. Okey, mula-mula kita kena cari sorang-sorang dulu. Soalan kata suruh cari peratus. Cikgu baru je ajar pada hari Isnin lalu macam mana nak kira peratus. Cikgu kata ada 2 cara. Pertama, kita samakan bawah dengan 100 ataupun kita darab 100%. Tapi cikgu suka guna yang kedua iaitu darab 100%. Sebab dia boleh guna untuk semua.
Okey, kalau kita nak sama dengan 100, ada certain tak boleh guna. So nak lagi senang guna darab 100%. Okey, so cikgu selesaikan Aryan dulu Kita cari Aryan dahulu. Okay, sekejap ada gangguan sikit. Okey. Okey, mula cari Aryan dahulu. Okey, untuk nak cari Aryan, kita mesti buat pecahan dia dulu. Aryan dapat 48 per 60. Mana datang 48? 48 ialah markah yang Aryan dapat. 60 datang dari mana? Datang daripada markah seluruh bagi kuis alam sekitar. Aryan jawab kuis alam sekitar. Markah penuh dia 60. Cikgu cakap bawah mesti semua. Iaitu markah penuh lah. Aryan dapat 48 je. Tapi markah penuh 60. Jadi kita kira lah 48 per 60 darab 100%. Okay, cari Aryan dulu. Potong sifar, potong sifar. Jadi 48 darab 10. Dapat 480. Cikgu congak je terus 480. 48 darab 10, 480. Lepas tu bahagi dengan 6. Sebab cikgu dah cakap darab atas bahagi bawah. Darab atas bahagi bawah. Potong sifar dulu kalau boleh. Jadi 10 darab 48 dapat 480. Bahagi 6. Okey, setakat tu boleh faham tak? Ingat lagi tak cikgu ajar Isnin hari tu? Cikgu kata darab atas dulu batu bagi ingat kan? Darab atas dulu bahagi dengan bawah. Kalau boleh potong sifar, potong sifar. Kalau tak boleh potong. Tapi dalam soalan ni kosong ni dekat atas, kosong ni kat bawah, so boleh potong. Sebab tu dia boleh potong. 10 darab 48, 480. Dapat jawapan bahagi 6. So guna sifit 6 darab 8, 48. Titik turunkan kosong. 6 darab kosong, kosong. Selesaikan. Letak simbol peratus. Bermaksud Aryan dapat 80%. Adakah dah siap? Belum. Belum. Kita baru cari Aryan. Sekarang kita kena cari siapa pula? Cari Maisarah dia masuk kuis lain. Kuis pintar sains. Maisarah dia masuk kuis pintar sains. Tapi jalan kerja dia sama. Cara nak kira dia sama. So kita kira dulu Maisarah. Okey, Maisarah. Cikgu tulislah Maisarah. Kalau rasa muat, tulis kat situ. Kalau tak muat, guna kertas lain. Maisarah dapat 24 markah daripada, maksudnya semua sekali ada 32 soalan. So 24 per dengan 32 tu. 24 ni ialah markah Maisarah. 32 ni adalah markah penuh dalam soalan kuis pintar sains. Maksudnya ada 32 soalan. Tapi dia dapat jawab betul 24 je. Maksudnya ada lagi yang salah lah. So nak cari peratus, cikgu cakap sama macam soalan atas. Darab 100%. Okey, untuk soalan ni kita tak boleh nak potong sifar. Sebab apa? Tak ada kosong dekat bawah. Ya, sebab dekat bawah ni tidak ada kosong. So kita tak boleh potong. Jadi nak tak nak kena darab macam biasa. 100 darab 24, cikgu ringkaskan, jawapan dia ialah 2400. Tak payahlah buat bentuk lazim, congak je. Letak je kosong kat belakang kan. 24, okey, bahagi dengan 32. So yang ni susah sikit, nak kena buat sifir 32. Okey, so 32, awak kena ingat lah. Kalau macam cikgu suka guna kaedah cuba jaya. So cikgu ambil 32, cikgu darab dengan 7. Cikgu try dulu darab dengan 7. So 32 darab dengan 7 dulu. 7 darab 2, 14. 1 naik atas. 7 darab 3, 21, 22. So cikgu letak 224. Okey, kalau darab 8 pula, cuba try. 32 darab dengan 8. Kita ambil yang dekat-dekat dengan 240 Ambil yang dekat-dekat dengan 240. So 2 darab 8, 16. 1 naik atas. 8 darab 3, 24. Tambah 1, 25.
Ni susah sikit. So sekarang ni kita tak boleh ambil 250 sebab 256 dah terlebih. Jadi kita ambil darat 7. Maksudnya 32 ni darat dengan 7. So cikgu letaklah 7 dekat atas ni. Kan gabung dia ni gabung 3 nombor Gabung 3 nombor tau, jadi 240. Okay, kita gabungkan jadi 3 nombor. Jadikan dia sebagai 240. Okay, so selepas kita dah dapat 240 tu, boleh cikgu punya pen ni. Okay, tu 40 tu rupanya 32 dah 24. So itu tulis 224. Tolakkan. 0 tolak 4 tak boleh. Pinjam dapat 3. Sini dapat 10. 10 tolak 4 6. 3 tolak 2 1. 2 tolak 2 tak payah. So turunkan 0. Dapat 160. 160 bermaksud 32 darat berapa? Okay, cikgu nak try 32 darat 5 Cikgu try 32 darat 5. Okay, 32 darab 5. Dapat tak 160? Kita try 5 darab 2 10. Letak 1 atas. 3 darab 5 15. Tambah 1 16. Oh dapat cikgu. 32 ni darat 5 dapat 160. Dapat. Jadi cikgu letak nombor apa kat atas ni? 8. 8. 5. Sebab 32 darat 5 dapat 160, bukan darat 8. Kalau darat 8 dapat 256, dah terlebih sangat-sangat. So, kita ambil nak 160, cukup-cukup 160. So darat dengan 5. 32 darat 5 dapat 160, tulis balik 160 kat bawah ni. Tolakkan habis, tak adalah baki. Oleh itu jawapan Maisarah ialah 75%. Maksudnya markah Maisarah 75%. Kalau tengok dekat sini, siapa yang menang? Aryan ke Maisarah? Maisarah. Aryan 80. Aryan. Maisarah 75 je. So siapa yang tinggi lagi? Nampak lagi tinggi Aryan kan? Tapi kita tak boleh cakap Aryan lagi tinggi lagi sebab kita tak kira Rashid dulu. Kita kena, tak habis lagi. Kita kena kira Rashid pula. Lepas kita dah kira Rashid, baru kita boleh buat banding siapa yang lagi tinggi. Sekarang ni kalau tengok dekat sini, Maisarah dah kalah dah. Aryan menang. Tapi kita tak tahu lagi Rashid. Adakah Rashid boleh kalahkan Aryan? So kita kena kira lah. Tak boleh cakap, oh macam tu je kan. Kita kena kira dulu. Okay, so sekarang kita kira Rashid pula. Okay, untuk kira Rashid dapat 81 daripada 90. Bermaksud 81 per 90. Darab 100%. Cara letak nombor sama. Bawah ialah semua, atas ialah apa yang kita dapat atau apa yang murid tu dapat. Murid tu dapat 81 je. Markah penuh 90. Okay, potong sifar. Sebab boleh potong. Macam soalan Maisarah tak boleh potong. Soalan Rashid boleh potong sebab dia ada sifar, dia ada sifar. Okey, bila potong-potong jadilah 81. Apa tu? 81 darab 10 bahagi 9. Jadi cikgu ringkaskan. 81 darab 10 ialah 810. Cikgu ringkasnya, tak nak tulis banyak-banyak. 810 bahagi dengan 9. Guna sifir 9. 9 darab 1 berapa? 9 darab 2 berapa? Okey, 9 darab 9. Dapat 81. Tolakkan titik-titik, turunkan 0. 9 darab 0, 0. Tolakkan titik dekat bawah. Letak peratus. Sekarang cikgu nak tanya awak, siapa yang paling tinggi? Rashid. Adakah Aryan, Maisarah atau Rashid? Rashid. Betul. Kalau kita tengok kat sini, kita nampak Rashid lagi tinggi. Sebab itulah kita kena tulis jawapan dekat sini. Oleh itu Rashid, kena cakap tak cakap tak dapat markah. Rashid dapat peratus paling tinggi. Tulis elok-elok. Kemas-kemas sebab cikgu susah sikit nak tulis guna benda ni. Dia cheat. So kat sini jawapan dia ialah Rashid. Rashid lah yang paling tinggi sekali.
Okey, setakat tu boleh faham ke? Boleh. Boleh Okey, cikgu lupa untuk slot kali ini. Apa dia, tak muat boleh buat atas kertas lain, lepas tu awak gunting kertas tu tampal pada soalan 5 dekat atas jawapan soalan nombor 5 tu. Sebagai nanti cikgu boleh selak balik. Awak faham kan? Sebab nak tulis tak muat. Jadi awak kena buat atas kertas lain. Buat kat kertas lain, lepas tu awak gunting kertas tu, awak tampal jawapan tu atas soalan nombor 5. So mana nanti bila cikgu semak, oh ada kertas lain. Mana awak buat kat atas tu. Siapa yang tak muat lah, siapa yang muat tulislah kat atas muka surat yang sama. Sebab ada dalam kelas ni tulisan dia kecil, tapi ada tulisan yang besar. Jadi terpulang pada awak, ikut kebijaksanaan awak dan awak urus buku. Okey, cikgu lupa nak bagi tahu pada hari ini kita tidak ada slot Desmos sebab soalan hari ini banyak. Jadi cikgu tak boleh nak buat Desmos. Nanti kalau untuk soalan yang mudah cikgu akan buat Desmos. Minta maaf tau, lupa nak bagi tahu. Tahun 1 ada Desmos. Okey. Okey, sekarang kita pergi pada soalan yang ke-6. Boleh cikgu padam soalan 5? Boleh. Okey. Dah siap kan soalan 5 kan? Okey, bagus. Okey, setakat ni soalan 5 ni susah juga kan? Tapi kita kena faham konsep dia. Bila cakap suruh cari peratus, bermaksud kita kena darab dengan 100%. Kira seorang demi seorang dulu, baru dapat jawapan dan buat pembandingan. Siapa yang lagi tinggi markah dia. Ini TP5. Sebab tu siapa yang boleh jawab soalan ni dapat TP5. Okey? Tapi disebabkan kita ada ni, jadi cikgu tak boleh nak suruh awak buat je, nanti awak tak sempat, awak tak faham langsung. Jadi kita bincang je lah soalan ni. Nanti kalau periksa, cikgu nilai balik. Okey, cuba tengok soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 Jumlah ahli kelab anak tari dancers ialah 50 orang. Okey, 50 orang adalah jumlah keseluruhan. 2/5 daripada, gariskan perkataan daripada. Gariskan perkataan daripada, dekat buku tu. Gariskan perkataan daripada. Okey, 2/5 daripada jumlah ahli ialah lelaki dan selebihnya ialah perempuan. Tolong tutup mic ya. Okey, cikgu nak tanya, apakah maksud daripada? Tambah, tolak, darab atau bahagi? Betul. Daripada ialah operasi darab. Gariskan perkataan daripada. Lepas tu letak simbol darab dekat atas perkataan daripada tu. Awak garis perkataan daripada, lepas tu ni atas ni kan, awak garis, lepas tu letak darab atas dia. Bermaksud 2/5 darab jumlah ahli. Jumlah ahli ialah 50 orang. Jadi ayat matematik dia ialah seperti ini. Okay, cikgu tulis Ayat matematik bagi soalan 6 ialah seperti ini. 2/5 darab 50 orang. Okey, bermaksud ini adalah jumlah ahli lelaki. Okey, sekarang macam mana nak kira? 50 nak buat apa dengan 2? Siapa boleh bagi tahu? Darab. Betul. So 50 darab dengan 2 dulu. So 50 darab dengan 2 dapat 100. 0 darab 2 0, 5 darab 2 10. 100 nak buat apa dengan 5? Darab. Darab. Ni cikgu cakap apa ni? Bahagi. Bila bagi bukan darab. Okey, jadi 100 bahagi dengan 5. Okey, guna sifir 5. 5 darab 2 10. Tolakkan bagi 0. Turunkan 0. 5 darab 0. Tolakkan baki habis. Oleh itu, berapakah peserta lelaki anak tari dancer? 20 orang. 20 orang. Okey, dah selesai dah soalan 6A. Okey, dah selesai. Maksudnya peserta lelaki yang masuk kelab anak tari dancers ialah 20 orang. Jumlah semua ialah 50 orang. Okey, soalan B. Berapakah bilangan ahli perempuan kelab anak tari dancer? Macam mana nak cari perempuan? Lelaki dah tahu, perempuan pula tak tahu. Guna operasi apa? Tolak. Darab.
Darab. Bagi. Bagi, apa nak pula nak bagi? Tambah. Tambah apa? Tolak. Semua sekali ada berapa orang anak tari dancers? Tolak. 50 orang. Betul tak? 50 tolak 20 orang. Sebab jantina hanya ada 2 saja, laki dan perempuan. Mana ada kalau anak tari dancer ada bondan, ada pancake semua. Ada laki perempuan sahaja. Sebab itulah kita guna operasi tolak. Sebab kita dapat tahu, oh cikgu semua sekali anak tari 50. Jadi bila tolak dengan lelaki dapatlah perempuan. Betul. So tolaklah. Tolak, so dapatlah 30. Oleh itu 30. peserta anak tari yang perempuan ialah 30 orang. Senang sahaja. Guna operasi tolak. Dia ada sangkut paut dengan soalan A. Kalau soalan A salah, awak akan salah soalan B. Sebab tu kena kira betul-betul. Ingat daripada ialah operasi darab. 2/5 daripada bermaksud darab. Okey, setakat tu boleh faham soalan 6? Boleh. Okey, bagus. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 7. Awak masih bersemangat lagi? Alhamdulillah. Semoga ada keputusan cemerlang dalam peperiksaan nanti. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 7. Soalan 7 ialah soalan berkaitan perpuluhan. Okey, kita tengok sama-sama. Sempena Hari Sukan Sekolah, Rumah Shah Bandar perlu menyiapkan 8 helai bendera yang sama saiz. Dia perlu siapkan 8 bendera yang sama saiz. Gariskan perkataan sama. Okey, yang sama Jumlah kain yang diperlukan ialah 14.96 meter kain. A. Berapakah panjang dalam meter sehelai bendera itu? Soalan tu cakap dia suruh cari satu bendera berapa kain dia nak pakai. Guna operasi apa? Tambah, tolak, darab atau bahagi? Bagi. Bolehkah kita guna tambah? Tak boleh. Tak boleh kan? Boleh. Mana boleh? Sebab satu bendera, satu ialah bendera, 8 tu adalah bendera, 14.96 tu adalah panjang. Mana boleh bendera tambah panjang? Boleh tak kita guna operasi tolak? Boleh. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tolak hanya untuk benda yang sama benda. Contoh, meter tolak meter. Boleh lah. Kalau contoh, ayam tolak kertas. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Ayam tolak kotak. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Ayam tolak kandang. Mana boleh? Tak boleh. Ayam tolak ayam boleh tak? Boleh. Lembu tolak lembu. Boleh. Tapi kalau Boleh. so dekat sini ada dua sahaja yang boleh, darab atau bahagi. Soalan cakap Bahagi. kita nak cari sehelai. Sehelai tu maksudnya nak cari satu ke nak cari banyak? Satu. Satu saja, sehelai. Sehelai tu bermaksud satu. Jadi bila nak cari satu, mestilah guna operasi bahagi. Bukan darab. Darab nak cari banyak. Contoh kalau cikgu kata kira 5 bendera. Cikgu kata kira satu bendera, sehelai bendera. Maksudnya bahagilah. So maknanya kita guna operasi bahagi. So untuk soalan nombor 7, cara penyelesaian dia ialah 14.96 meter bahagi dengan 8. Ni ayat matematik lah. So bentuk lazim dia seperti ini. 14.96 bahagi 8. Okay, siapa yang tak hafal sifir 8 kena buat sifir 8 lah. Tapi siapa yang macam cikgu hafal. Satu senang kerja cikgu. So 8 darab 2 tak boleh dapat 16. Kita ambil 8 darab 1, 8. Okay, tolak kan? 14 tolak 8, jawapan dia 6. Turunkan 9. Letak titik mesti sama. Turun tak? Titik tak payah turunkan.
Titik hanya tulis 2 kat atas ni saja ya. Zaidi. Okey, sekarang kita tengok dalam sifil 8. 8 darab berapa dapat 69? Tak ada Tak ada. 8 darab 8 60 64. So tak boleh So kita akan tolakkan 9 tolak 4, jawapan dia 5. Betul tak? Betul. Okey. 8 darab 8 64. So kita tolak dapat 5. Okey, sekarang ni baru kita turunkan 6. Turunkan 6. Okey. 8 darab berapa dapat 56? 8 darab 7 dapat 56. Cikgu, kalau saya tak hafal sifir, boleh tak saya nak buat 9 square? Boleh. Lagi bagus. Tapi sebenarnya 9 square ni patutnya awak dah hafal dah dia punya sifir tu. Tapi kalau siapa yang tak hafal, kenalah buat. Tapi siapa yang dah hafal, tak perlu buat pun tak apa. Sifir 8 ialah 2, 4, 6, 8, 10, 0, 10 pula. 8 tutup. Apa dia? Saya dah dapat jawapan. Jawapan dia apa? 1.87. Betul. Sama dengan cikgu. 2, 4, 6, 8. Okey, sekarang kita nak buat sifir 8. Bulatkan 8. Okey, mesti ikut jam. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Okey, so siapa yang tak hafal lah. Macam cikgu hafal, so tak perlu dah nak buat 9 square ni lagi. So jawapan untuk soalan nombor 7A ialah 1.87 meter. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan B. Soalan B, 5 helai bendera telah berjaya disiapkan. Okey, 5 helai bendera telah berjaya disiapkan. Okey, hitung panjang dalam meter kain yang belum disiapkan. So macam mana nak buat ni? Nak buat apa 5 ni? Bagi lagi cikgu. Nak buat bagi darab. Kita kena kira 5 helai ni berapa kain yang diperlukan. Maksudnya satu kain memerlukan, satu bendera memerlukan 1.87 meter. Betul tak? Itu satu bendera. Sekarang ni soalan kata 5 bendera. So kita kena kira 5 bendera berapa kain yang diperlukan. So darab lah. Kita ambil darab. Darab dulu. Okay, so kita ambil 1.87 meter. Kita darab dengan 5. 1.87 meter. Darab dengan 5. Kenapa darab dengan 5? Sebab kita nak cari dulu kalau 5 kain bendera berapa panjang kain yang diperlukan. Satu bendera 1.87. Kalau nak 5 kena darab 5 lah. So dapat 35. 8 darab 5 40 tambah 3 43. 1 darab 5 5 tambah 4 9. Bermaksud kalau kita buat 5 bendera, kita dah guna 9.35 meter. Adakah ini jawapan dia? Adakah ini jawapan dia? Salah. Salah sebab belum siap lagi. Soalan cakap hitung panjang dalam meter kain yang belum disiapkan. Cikgu cakap yang belum siap. 9.35 tu dah siap. Jadi guna operasi apa? Tolak. Cakap kuat-kuat. Tolak. Mana boleh bagi? Tolak. Tolak lah. Kita ambil lah kain yang ada semua. Kain yang ada semua berapa? 8. 8. Bukan. Cikgu kata kain berapa yang ada mula-mula. 14.96. So kita ambil lah 14.96 meter kain yang mula-mula. Tolak yang dah siap. Yang dah siap ialah 9.35. Ngam apa?
yang kita kira tu 14.96 tu ialah kain yang ada mula-mula. Yang dah siap ada 5 kain. 5 bendera. 5 bendera tu panjang dia ialah 5. Jadi kita tolak lah. Baru kita dapat tahu mana yang belum siap. 6 tolak 5, 1. 9 tolak 3, 6. Kepuluhan 14 tolak 9. Jawapan dia di 5. Oleh itu kain yang belum disiapkan ialah 5.61 meter. Okey. Boleh? Cik nak bincang soalan yang seterusnya boleh? Ya, korang boleh. Boleh. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 8. Haziq lagi. Siapa ni rumah? Okey, semua orang tengok soalan nombor 8. Okey, Cikgu harap awak sempat salin lah. Kanan. Kalau tak sempat nanti boleh tengok video balik Okey, cuba tengok soalan nombor 8. Haziq dan Claire menyertai larian obor secara bergila-gila sejauh 35 km. Maksudnya mereka bertiga ni dia masuk pertandingan larian dan mereka ni bila ditambah semua dapat 35 km. Maksudnya dia orang lari ramai-ramai tu dia bergila-gila lah. Nazirah berapa, Haziq berapa, Claire berapa, bila ditambah semua dapat 35. Tu maksud dia. Nazirah berlari sejauh 12.5 km. Manakala Haziq pula 2.3 km kurang daripada Nazirah. Berapakah jarak larian dalam kilometer yang dilakukan oleh Claire? Okey, ni soalan ni susah sikit. Kenapa cikgu kata susah? Sebab kita kena cari Haziq. Haziq punya tinggi sikit. Lepas tu tipi 5. Lepas tu ada gambar kepala otak tu. Okay, baik. Okay, baik. Sebab dia nak bagi tahu awak kena cari Hazirah tu. Nazirah tu berapa? Dia cakap Nazirah pula. Haziq tu berapa? Takkanlah Haziq lari 2 km je. Sikit betul. So dia cakap maksudnya dekat sini Haziq pula 2.32 kilometer kurang daripada Nazirah, bermaksud dia kena tolak dulu. Maksudnya kena cari Haziq dulu. Okey, so cikgu buat dia punya penyelesaian dia. Cikgu buat dia punya cikgu buat dia punya jadual dia Awak tak payahlah lukis jadual cikgu tu. Okey. Awak tak payahnya. Okey. So ada 3 orang. Pertama sekali ialah Nazirah. So cikgu letak huruf N. N Nazirah. Nazirah ialah 12.5 kilometer. Manakala Haziq, Claire tak tahu Claire tak tahu. Jumlah kita tahu. Jumlah cikgu letak huruf J Hello. Jumlah cikgu letak J. So jumlah sekali semua ialah 35 kilometer. Okey, soalan dia cakap Haziq 2.32 meter kurang. Apa maksud kurang? Tolak. Tolak. Bermaksud kena cari Haziq dulu. So 12.5 kilometer tolak 2.32 km. Baru kita dapat tahu Haziq punya berapa. Maksudnya kena cari ni dulu. Ini first. Ni first kali. Kena cari yang ni dulu. Cari Haziq punya dulu. Okey, jom kita cari Haziq punya. Okey. Tolak lah. Okey, so kita tolak lah 12.5 letak kosong, tolak 2.32 kilometer. Cari Haziq punya dulu. Okey, berapa Haziq punya? Berapa Haziq lari? Sekejap. 2 meter. Pinjam 4 10.18. 4 tolak 3 1 titik. Okey, bermaksud dekat sini kalau awak tahu dekat sini
Okay, cikgu guna pen merah. So bermaksud Haziq dia berlari. Ini dia punya Haziq punya So ni Haziq punya. Yang ini yang ni Nazirah punya. Claire tak tahu jumlah sekali ialah 35. Okay, soalan cakap macam mana nak cari Claire? Guna operasi apa? 10 Aku lebih tahu. 10 tolak 35. Mana boleh 10 tolak 35? 35 kecil, besar. Terbalik tu. Macam mana nak cari Claire tu? 35 tolak 10. Okey, ada satu lagi. Itu baru Nazirah tak payah tolak. Kena tolak sekali lah sebab dia orang berlari 3 orang. Kita tak boleh tolak Haziq je. Kena tolak Nazirah sekali. Baru kita dapat tahu Claire. Maksud cikgu, okey. Boleh nampak tak cikgu tulis ni? Okey. Maksud cikgu 35 ni, kan? 35 ni, tolak dulu dengan 10.18. Lepas tu tolak dengan Nazirah. Baru kita boleh dapat Claire. Baki dia lah. Okay, so maknanya tu cikgu kata, patut cikgu kata soalan ni susah sikit. Okay, so maksudnya ayat matematik dia ialah 35 km tolak dengan Haziq dulu. Haziq ialah 10.18 km dan tolak dengan Nazirah. Nazirah ialah 12.5 km. Barulah dapat Claire. Ni Claire punya lah ni. Baru dapat Claire. Okay, so kita kena cari Claire. Gunalah operasi tolak. Buat bentuk lazim. 35.00 tolak 10.18 kilometer. Tolak kan? Okay, pinjam sebab tak boleh. 4, 9, 10. 10 tolak 8, 2. Betul? 9 tolak 1, 8. Titik mesti sama. 4 tolak 0, 4. 3 tolak 1, 2. Belum set lagi tu. Kena tolak dengan Nazirah pula. Dah tolak dah. 24.82 kilometer. Tolak dengan Nazirah. Nazirah ialah 12.5. Letak apa kat belakang 5? Letak apa belakang 5? Kosong. Okey, tolak kan. 2 tolak 0, 2. 8 tolak 5, 3. Betul. Ni Cikgu betul cikgu. Saya buat macam tu cikgu. Okey, bagus. 3, letak titik. 4 tolak 2, 2. 2 tolak 1, 1. Bermaksud larian yang diambil oleh Claire ialah 12.32. Okey, maksudnya Claire dia lari yang ini. So inilah Claire punya jawapan. Claire-nya ialah 12.32. Jap cikgu. Itu adalah lari. Bukan 32, 32. Lepas titik kita sebut nombor tu satu-satu. 32 bukan 32. Okey? 32. Okey, selesai dah soalan nombor apa ni? Nombor 8. Okey, cepat cikgu nak ada 5 minit lagi. Lepas tu cikgu nak habis kelas dah soalan 9 last. Okey, tengok soalan 9. Boleh cikgu padam tak soalan nombor 8 ni? Boleh. Boleh Siapa yang rasa tak sempat tu nanti tengok balik video yang cikgu akan bagi kemudian Tapi kalau boleh siapkan teruslah, senang, tak payah nak fikir-fikir dah. Okey. Tapi cikgu kata Okey, kita sekejap Okey, Adam. Next Adam, kita nak bagi soalan yang terakhir, soalan 9. Soalan pecahan. Okey, yang ni soalan macam nampak susah sikit, soalan TP5. Okey, soalan yang seterusnya soalan 9. Soalan 9 berbunyi,
Okay. Musa ada 5 meter wayar, manakala Hadi ada 1/2 meter kurang daripada wayar Musa. Panjang wayar Dania pula ialah 1/6 meter lebih panjang daripada wayar Hadi. Berapakah panjang dalam meter wayar Dania? So dia cakap kat sini kurang dan juga lebih. Operasi apa bila dengar perkataan kurang? Kurang tolak. Ya, kurang ialah tolak. So ayat matematik untuk soalan 9 ialah 5 tolak 1/2. Kemudian dia cakap Dania pula adalah lebih daripada Hadi. So berapakah panjang dalam meter wayar Dania? Operasi apa? Tambah. Okey, tambah 1/6. So ini adalah ayat matematik dia. Kita kena buat sifir berapa? 6 dengan 2. Okey, sifir 2, 4, 6, 8, 10. Sifir 6, 12, 18, 24. Okey, so sekarang kita nak ambil nombor apa? 2 ke 4 ke 6? 6. 6. Ya, sebab 6 adalah yang paling dia kecil dan yang sama. So kalau nak sifir 2, 2 ni kena darab dengan 3 sebab dia nombor yang ketiga, 1, 2, 3. So kita pun darab lah dengan 3. So sini pun darab dengan 3. Okey, kemudian 6 darab 1, 1 darab 1. Okey, tulis elok-elok, cantik-cantik. 5 tolak 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6 tambah 1, 1 darab 1, 1, 6 darab 1, 6. So sekarang kita dah boleh dah. Okay, siapa boleh beritahu cikgu 5 ni nak buat apa? 5 ni nak kena buat apa? 5 ni boleh tolak dengan 3/6 tak? Boleh tak tolak? Boleh. Asyik. Mana boleh? Dia patutnya ada pecahan kat sini. Macam nak tukar dia? Buat apa dengan 5 ni? Kita potong. So jadi berapa? 4. So 4 berapa per berapa? 4 1/6. Salah. 4/6. Betul. 4/6. Kan cikgu dah cakap. Bila kita 4/6. potong, dia akan ikut kawan. Yang tadi dia ikut 10 kan. Sekarang ni nombor 6. Sebab tu kita jadikan dia 6. Nombor yang bawah. Kemudian kita tolak. Dia akan ikut yang bawah tu. 36 tambah dengan 1/6. Okey, tolong selesaikan. Okey, 4 tolak. Okey, so 4 tolak 1,6/6 tolak 3/6 tolak 1/6. Berapa jawapan dia? 4 tolak 1 berapa? 3. 6 tolak 3 tolak 1. Tolak 3 tolak 1. 2. Betul tak? 2/6. Okey, sebelum kita nak tinggal, tengok dulu. 2 dengan 6 ni ada dalam sifir berapa? Sifir 2. Sifir 2. So tak boleh biarkan. Kena bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. So jawapan terakhir dia ialah 2/2 apa? Satu. RM2 bagi 2 orang. Dapat RM1 lah. 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 berapa? 6 bahagi 2. 3. RM6 bagi 2 orang. Seorang dapat RM3 lah. So tulis unit dia. Panjang dalam meter. So jawapan dia ialah 3. Okey, 3 1/3 meter. Ni yang cikgu rasa ramai yang lupa yang pinjam-pinjam ni. Cikgu dah cakap dah, mana boleh tolak 5 tolak 3/6. Mana boleh. Kita kena, mana boleh 5 tolak 1 terus, tak boleh. Kita kena buat jadikan dia pecahan kat depan tu. Mesti dia ada pecahan. So yang kita tolak tu kita potong jadi 4, lepas tu 6/6. Kan cikgu dah bagi tahu hari tu.
Okey, so kelas, cikgu rasa kita dah tamat untuk kelas kita pada hari ini.